Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan malaikat dengan makhluk-makhluk yang lain. Setelah kita mempelajari tentang hubungan para malaikat Allah dengan manusia, sama ada yang beriman atau yang kafir. Ada juga para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan urusan-urusan yang lain. Sama ada dalam urusan makhluk yang kita tahu atau yang kita tidak tahu. Di antaranya malaikat yang menanggung arasy. Firman Allah Ta'ala, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Surah Al-Mu'min ayat 7. Artinya, malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan mereka. Dan mereka beriman kepadanya, yakni kepada Allah, serta meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharakanlah mereka dari seksa neraka yang bernyala-nyala. Oleh kerana malaikat adalah makhluk yang gaib, yang kita tak nampak, maka kita naklah beriman dengan berita yang diberitahu kepada kita oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan diberitahu kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ada hubungan dengan makhluk-makhluk yang kita tahu dan kita nampak. Dan sebahagian malaikat juga ada hubungan dengan makhluk-makhluk yang kita tak tahu dan kita tak nampak. Apa sahaja yang diberitahu dalam Quran, yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita naklah beriman dan percaya. Di antaranya ialah malaikat yang ditugaskan untuk menanggung arasy. Arasy ialah singgasana Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu hakikatnya, termasuk di dalam makhluk, dalam perkara yang gaib yang diberitahu kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Di sana ada malaikat-malaikat yang menanggung arasy dan berada di keliling arasy. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beristighfar kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjuang, yang berdakwah dan beramal dengan ajaran Islam. Mereka berdoa kepada orang-orang yang berdosa, yang bertaubat, yang beristighfar. Mereka sendiri tidak berdosa. Mereka adalah makhluk yang sangat suci dan bersih. Mereka sayang kepada orang-orang yang beriman. Mereka sayang kepada orang-orang yang beriman, yang beristighfar, yang meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah Ta'ala, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Suratul Haqqah ayat 17. Artinya, dan pada hari kiamat, pada hari itu, yakni hari kiamat, 8 malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari berlakunya tiup sangkakala, dimusnahkan segala langit dan bumi, dihancur leburkan bumi, bulan, matahari dan bintang-bintang. Pada hari yang sangat huru-hara, di masa itu Allah Ta'ala menugaskan 8 malaikat untuk menanggung aras. Aras adalah di antara makhluk yang dikekalkan oleh Allah, yang tidak hancur dengan berlakunya hari kiamat. Dipelihara oleh Allah, dan Allah menugaskan malaikat untuk menanggung aras itu. Di antaranya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjaga bukit dan gunung. Di sana ada malaikat yang menjaga bukit dan gunung. Perkara ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Artinya, adakah pernah berlaku kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari yang lebih dahsyat daripada hari peperangan Uhud? Hari peperangan Uhud ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat luka dan patah giginya. 70 orang sahabat syahid, mati syahid, dan 70 orang sahabat mendapat luka-luka. Ada yang luka parah, ada yang luka kecil. Nabi sendiri pun mendapat luka. Menjadi ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah peristiwa yang lebih dahsyat pada peristiwa Uhud? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu, wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqabati, id aradtu nafsi ala ibni abdi yalil ibni kulal, falam yujibni ila ma aradtu, pantalaqtu wa ana mahmum." Mahmum dengan ha, bukan dengan ha. Mahmum dengan makna sedih. Kalau mahmum dengan makna demam. Kalau dengan ha makna demam, dengan ha makna sedih. Nabi tak demam ni, Nabi sedih saja. Wa ana mahmumun ala wajhi, falam astafiq dengan qaf, dengan ta, dengan qaf. Falam astafiq illa wa ana biqarni الثعالب, فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك, وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد, فقال ذلك فيما شئت أن أطبق عليهم bukan bihim, أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, yang sahih selepas Al-Quranul Karim ialah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya,
sesungguhnya aku telah bertemu pada suatu hari di dalam menghadapi kaummu, yakni kaum Quraisy. Apa yang belum pernah aku menemuinya, di mana ianya lebih hebat dari peristiwa Uhud, yaitu di hari aku berada di Al-Aqabah. Al-Aqabah di tempat para jamaah haji melontar. Di mana orang-orang Arab menunaikan haji sejak zaman jahiliah. Jadi haji ini bukan zaman Islam, zaman jahiliah sudah dibuat. Mereka tawaf, mereka pergi berhimpun Arafah, mereka berhimpun di Mina. Tetapi dengan cara syirik. Mereka mengerjakan haji kerana menghidupkan syiar Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim adalah Nabi yang Islam, yang mengesahkan Allah. Tetapi mereka syirik, menyengutukan Allah, menyembah berhala. Haji, tapi syirik. Berzina, bunuh orang. Haji tak tinggal. Ini perangai orang jahiliah zaman dahulu. Maka Nabi SAW mengambil peluang berdakwah, mengajak jamaah haji masuk Islam. Bertemu dengan kabilah-kabilah Arab, mengajak kabilah Arab yang kafir, yang pergi ke Mekah, kafir, pergi ke Mekah buat haji. Nabi ajak mereka masuk Islam. Di mana aku telah berdepan dengan Ibni Abdi Yalil bin Kulal, salah seorang pemimpin jahiliah. Dia tidak menyahut seruanku. Lalu aku beredar dengan muka yang muram. Aku tidak hilang daripada perasaan itu sehinggalah aku berada di Qarnus Sa'alib, iaitulah satu kawasan berhampiran dengan Mekah. Lalu aku mengangkat kepala. Tiba-tiba aku melihat awan. Tiba-tiba aku melihat awan, bukan aku merasai. Aku melihat awan sedang menaungiku. Apabila aku melihat pada awan itu, aku dapati malaikat Jibril memanggilku dan menegaskan, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu terhadapmu dan tidak tindak balas mereka terhadapmu, dan sesungguhnya Allah telah mengutuskan kepadamu malaikat yang menjaga bukit supaya kamu memerintah kepada malaikat itu apa yang kamu kehendaki, dia melakukannya terhadap mereka itu. Lalu malaikat yang menjaga bukit itu memanggil dan memberi salam kepadaku, kemudian berkata kepadaku, hai Muhammad, katakanlah apa yang kamu mahu. Kalau aku cantumkan kedua bukit ini kepada mereka, bukit Mekah dan bukit Mina. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bahkan aku mengharapkan supaya keluar dari sulbi mereka keturunan yang mengabdikan diri kepada Allah yang tidak mensyirikkannya. Di sini menunjukkan ketika Nabi berdakwah, mengajak penduduk Mekah masuk Islam, yang masuk Islam masuklah, ramai yang degil tak masuk Islam. Lalu Nabi SAW berdakwah, mengajak Bani Thaqif, penduduk Taif, masuk Islam. Tiba-tiba mereka melontar Nabi dan Zaid bin Harithah yang mengiringi Nabi sehingga berdarah, pecah kepala. Kemudian Nabi berdakwah kepada orang-orang haji yang berhimpun di Mina, mengajak mereka masuk Islam. Bertemu dengan pemimpin mereka, iaitulah Ibn Abdi Yalil bin Kulal, pemimpin yang berpengaruh. Tiba-tiba tak layan. Nabi balik dalam keadaan yang sangat sedih. Lalu Nabi terpandang ke langit, melihat awan sedang menaunginya, sedang memayung Nabi. Dan nampak malaikat Jibril. Jibril kata, wahai Muhammad, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga bukit nak bertemu denganmu, diutus oleh Allah Ta'ala. Lalu malaikat itu datang memberi salam dan Nabi jawab salam.
Dan malaikat itu minta izin kepada Nabi SAW untuk merapakkan bukit Mina dan bukit Mekah bagi mematikan semua mereka yang kafir itu. Nabi tak izin. Kerana Nabi kata tak apalah. Walaupun mereka yang ada pada hari ini tak masuk Islam, boleh jadi zuriat keturunan mereka yang akan datang masuk Islam. Memanglah berlaku selepasnya zuriat keturunan mereka masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang Islam. Lahirnya ulama-ulama, lahirnya pendakwah-pendakwah, lahirnya orang-orang yang berjasa kepada Islam. Kalau malaikat bunuh, habis, binasa, siapa zuriat pun tak ada. Dan selepas itu Allah Ta'ala jadikan kalangan pemimpin Arab masuk Islam, di mana Nabi SAW mengambil peluang di musim haji. Kerana musim haji ini musim orang berhimpun. Yang datang musim haji biasanya pemimpin kabilah Arab. Kalau sekiranya pemimpin ini masuk Islam, sudah tentulah banyak pengikut-pengikut akan masuk Islam. Dan Allah Ta'ala mengutuhkan Nabi kita Muhammad SAW kepada seluruh manusia, bukan kepada orang Arab saja. Di sinilah Nabi bertemu dengan orang-orang yang datang ke Mekah di kalangan penganut berbagai-bagai jahiliah. Dalam sirahnya, selepas berjumpa dengan Ibn Abdul Kalanin, Nabi berjumpa dengan Bani Amir. Bani Amir ajak pimpin Bani Amir masuk Islam. Sila masuk Islam. Pemimpin Bani Amir tanya, kalau aku masuk Islam, Islam ni akan menang. Mu berjanji Islam akan menang. Kalau Islam menang, mu nak beri apa pada aku? Nak beri apa pada aku? Nak latih aku jadi raja, jadi pemimpin, nak beri harta yang banyak. Kalau Islam menang, Nabi kata, aku beri kepada kamu haitsu yasha'ullah, mengikut apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki, aku tak boleh sebut. Apa yang Allah kehendaki, bolehlah. Lalu pemimpin Bani Amir berkata, kalulah begitu, maka kami tak bersedia. Ikutmu cari susah je. Buat apa cari susah? Tak ada janji nak beri apa. Cari susah. Kemudian Nabi bertemu dengan Bani Syaiban, yang kita baca kisahnya dulu. Beritahu kepada Bani Syaiban, Islam, kalau mengikut Allah Ta'ala memberi kemenangan. Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan. Ikutlah Islam ni. Lalu Bani Syaiban tanya, kami nak tahu apa dia Islam. Nak tahu Islam tu apa dia ajarannya. Lalu Nabi bersabda, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada adil, perkara yang baik, dan melarang kamu daripada kejahatan, mungkar, menceroboh. Mudah-mudahan kamu menerima peringatan daripada Allah. Lalu pemimpin Bani Syaiban berkata, wallahi hadha laysa min amri al-ard wa innama huwa min amri as-sama'. Ini bukan ucapan makhluk yang ada di bumi. Ini perintah yang datang dari langit. Yang datang dari langit. Ucapan ini bukan sebarangan. Ini adalah arahan daripada Allah yang turun dari langit. Lalu dia tanya Nabi, apa dia? Apa dia Islam? Kalau nak masuk Islam, macam mana? Nabi kata, kamu kena kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Bila mendengar Nabi suruh kata la ilaha illallah, dia orang Arab, dia faham makna la ilaha illallah. Lalu dia berkata, hadza amrun yakrahuhul muluk idzan tuharibukal arab wal ajam. Ini perkara yang dibenci
oleh semua raja-raja dan kerajaan-kerajaan di dalam dunia. Kalau inilah ajaran yang kamu ajar, maka kamu akan diperangi oleh semua dunia. Bukan saja orang Arab juga akan memerangi kamu. Kerana ajaran kamu ni ajaran yang pelik daripada seluruh dunia. Kamu akan dimusuhi oleh seluruh dunia. Ajaran sangat hebat. Ajaran yang kamu bawa ni baik, bagus. Tetapi kami tidak mampu untuk menentang musuh-musuh yang ramai. Kalau sekadar untuk menentang orang-orang Arab yang ada di sini, kami bersedia untuk melawannya. Tapi untuk melawan Parsi, kuasa besar dunia, kami tidak mampu melawannya. Ajaran yang kamu bawa baik. Lalu Nabi kata, kamu adalah orang yang baik. Mengaku, sanggup, tak sanggup. Nabi kata, percayalah, Islam ini akan berjaya dan menang. Apabila kamu mendengar Islam sudah berjaya, sila mari berjumpa dengan aku, kata Nabi. Mari jumpa dengan aku. Ada juga kabilah Arab yang fitrahnya, yang sifat semula jadinya baik. Dan akhirnya Allah Ta'ala temukan Nabi kita Muhammad SAW dengan Aus dan Khazraj, dua kabilah Arab yang datang daripada Madinah. Di mana orang-orang Madinah ni bergaul dengan orang-orang Yahudi. Di Madinah ramai orang-orang Yahudi berkumpul di situ. Kerana mereka mencari-cari zahirnya Nabi akhir zaman yang disebut di dalam Taurah, yang disebut oleh Nabi-Nabi Bani Israel dan ulama-ulama Bani Israel. Mereka musafir di seluruh pelosok mencari tempat zahirnya Nabi akhir zaman. Akhirnya mereka bertemu Madinah. Di situ ada tanda-tanda keberkatan. Bumi yang sangat subur di tengah padang pasir yang kering dan panas. Lalu mereka berhimpun di situ, berkampung. Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan kabilah-kabilah Yahudi yang lain berhimpun di situ, mengajar di situ. Ulama-ulama mereka mengajar, memberitahu tentang zahir Nabi akhir zaman, di mana orang-orang Arab, Aus dan Khazraj mendengar berita ni. Oleh kerana itulah bila mereka pergi ke Mekah, mereka ditemu oleh Nabi SAW, menyebabkan Aus dan Khazraj masuk Islam dengan mudah. Masuk Islam dengan mudah, dan mereka menjadi golongan Ansar, golongan yang menolong Nabi SAW, yang berjaya menegakkan Islam selepas itu. Pertemuannya ialah di musim haji di Mina. Jadi musim haji ini satu musim yang banyak hikmatnya yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam. Dan banyak lagi para malaikat yang ditugaskan mengawasi pergerakan alam ini, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, fal mudabbirati amra, suratul Nazi'at ayat 5. Artinya, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Di sana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur urusan dunia, urusan rezeki dan sebagainya. Fal muqassimati amra, surah Az-Zariyat ayat 4. Artinya ada malaikat yang membahagikan urusan, yang membahagikan berbagai-bagai urusan. Firman Allah Ta'ala, wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wal nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra. Suratul Mursalat ayat 1 hingga 5. Artinya, dari demi malaikat yang diutuskan untuk membawa kebaikan, dan malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhan dengan seluas-luasnya, dan malaikat yang membezakan di antara hak dengan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat yang menyampaikan wahyi. Ayat ini menyatakan malaikat-malaikat yang ditugaskan. Firman Allah Ta'ala, wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashta, was sabihati sabha, fas sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. Surah An-Nazi'at ayat 1 hingga 5. Artinya, dan
demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Ayat ini menyatakan malaikat-malaikat yang bertugas dengan tugas yang lain daripada yang sebut di atas. Di antaranya yang mencabut nyawa orang mati. Cabut nyawa dengan keras, cabut nyawa dengan lembut, ada belaka. Ayat tersebut menyatakan tentang malaikat yang menjalankan urusan langit dan bumi menurut tugas masing-masing, seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa perkara yang berhubung dengan malaikat menurut nas dan dalil yang dapat dikumpulkan sekadar ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diletakkan di dalam hati kita keimanan yang sebenar. Di antaranya beriman kepada malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka sekarang ini dengan mata dan merasainya dengan panca indera yang ada pada kita, tetapi cukuplah ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan yang lebih sebenar dari pandangan mata dan apa yang dirasa melalui alam yang dapat dilihat pada lahirnya sahaja. Cukup dengan Quran beritahu kita percaya walaupun kita tak nampak, kerana Quran adalah benar. Banyak bukti pada hari ini perkara-perkara yang disebut Quran adalah benar berlaku. Tak berlaku zaman dulu. Perkara yang disebut oleh Quran dapat dikesan dengan alat-alat yang baru yang direka oleh manusia. Seperti Quran mengatakan babi itu haram. Hari ini ternyata mendatangkan penyakit. Arak itu haram, mendatangkan penyakit. Sesungguhnya peranan para malaikat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat memerlukan, bahkan mewajibkan kita memberi perhatian yang sungguh-sungguh dan sepenuh keimanan, sepenuh kepercayaan. Kena percaya sungguh-sungguh dengan harapan wujudnya iman yang sebenar di dalam hati kita. Kerana iman yang palsu, termasuk juga iman kepada malaikat, jika palsu, menyebabkan amal seseorang itu menjadi sia-sia. Kalau seseorang itu tak percaya kepada adanya malaikat, tak percaya pada sifat-sifat yang ada pada malaikat yang disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, maka orang itu jadi kafir. Jadi kafir, tak sah iman dia, bukan orang Islam walaupun dia sembahyang. Sesungguhnya beriman kepada malaikat ini menjadi suatu ujian kepada manusia, kerana mereka termasuk di kalangan yang gaib, termasuk dalam perkara yang gaib yang kita tak nampak, yang wajib beriman kepadanya. Tetapi kesemua yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetap dipercayai dan diyakini oleh orang yang beriman, sama ada ianya perkara yang nyata atau perkara yang gaib. Perkara yang kita nampak, kita dengar, ataupun perkara yang gaib yang kita tak nampak, tak boleh dengar dengan telinga, tak boleh rasa, tapi Quran beritahu, Nabi beritahu, wajib kita kena percaya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Surah Imran ayat 193, doa yang Tuhan ajar dalam Quran. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru supaya kami beriman, lalu kami beriman, supaya beriman dengan Tuhan kamu, lalu kami beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kepada kami dosa-dosa kami, dan hilanglah, tebuslah kesalahan-kesalahan kami, dan matilah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Beriktikad dengan adanya jin dan syaitan. Di antara makhluk gaib yang wajib dipercayai adanya
walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar, ialah jin. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakannya di dalam Al-Quran. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara perkara yang dimasukkan di dalam Al-Quranul Karim, alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah ialah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Perkara yang kita tak nampak, tengok dengan mata, dan tak boleh dengar dengan telinga kita, tak boleh dirasa, kecuali dia bertasakul, dia berupa dengan rupa yang dapat kita lihat, lain daripada asal kejadiannya. Ataupun Allah membuka hijab untuk kita nampak dan orang lain tak nampak dengan berbagai-bagai cara. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, oleh kerana disebut dalam Quran, maka wajib kita beriman dan percaya adanya makhluk itu, kerana semua yang dinyatakan dalam Quran adalah benar. Adanya perkara yang gaib dapat juga dipahami oleh akal manusia. Maka sesiapa yang mengingkarinya bermakna menolak Al-Quran dan hadis dan meletakkan di dalam dirinya sifat-sifat jahiliyah dan kafir. Oleh kerana perkara ini disebut di dalam Al-Quranul Karim, kitab Allah Ta'ala yang wajib benarnya. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir ialah yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat, bukannya seorang. Di sana ada hadis ahad. Ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Hadis mutawatir yang sahih, kalau menafikannya jadi kafir. Begitu juga ayat-ayat Al-Quranul Karim. Adapun hadis ahad tak boleh jadi kafir, cuma jahat. Tak boleh buat main juga, jahat ada. Kalau hadis itu hadis ahad, diriwayatkan oleh seorang sahaja sahabat. Kerana sahabat Nabi adalah radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha pada mereka. Walaupun meriwayatkannya seorang saja, jangan kita nafikan mudah-mudah. Kalau riwayat mutawatir, lama sahabat meriwayat. Sampai ratus orang sahabat meriwayatkan hadis itu, 3 orang pun dah cukup dah. Tak boleh dinafikan. Kalau nafikan jadi kafir. Apalagi kalau ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di sana banyak perkara-perkara yang gaib yang kita tak nampak, ternyata adanya dengan dalil-dalil yang dapat dilihat. Contohnya tenaga elektrik. Kita tak nampak tenaga elektrik. Angin, tak nampak angin. Cuaca sejuk dan panas tak nampak. Tetapi kita boleh percaya apabila adanya dalil keluarnya daripada tenaga elektrik itu. Lampu bernyala, kipas berpusing. Kalau jamuh ada kejutan yang boleh membawa mati, menandakan di situ ada tenaga elektrik yang kita tak nampak, tetapi ternyata ada benda yang ada kita tak nampak. Apalagi perkara itu diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran. Di sana ada manusia-manusia yang tak beriman kepada Allah, guna akal dia saja, tak percaya pada jin. Adanya jin, tak percaya pada adanya syaitan mengarut belaka, dia kata. Ini jadi kafir. Jangan buat main-main. Bukan sahaja kita wajib beriman dengan adanya malaikat, makhluk yang sangat taat kepada Allah Ta'ala,
yang bersih, yang tidak mengerjakan dosa, disebut oleh Allah Ta'ala begitu, wajib kita beriman. Di sana ada makhluk jin yang ditaklifkan, ada yang baik dan ada yang jahat, ada Islam dan ada yang kafir. Maka kita wajib percaya adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang wujudnya jin dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 57. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia malaikat supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan kepadaku. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran bahawa Dia telah menjadikan makhluk jin dan menjadikan makhluk manusia. Di antara matlamat mereka dijadikan ialah supaya mereka menyembah, dengan makna memperhambakan diri kepada Allah, dengan melakukan kerja-kerja ibadat, menyembah Allah Ta'ala. Wajib kepada jin, wajib kepada manusia. Dan mereka mestilah memperhambakan diri dengan makna tunduk kepada apa sahaja peraturan dan keputusan Allah secara Islam. Islam, apa makna Islam? Islam makna dia menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Itu makna Islam. Apa-apa saja yang Allah Ta'ala kata, kena serah diri, tak boleh tolak sekali-kali. Kerana Allah Ta'ala jadikan kita ni liya'budun, supaya memperhambakan diri kepadanya. Kita dinamakan hamba-hamba kepada Allah. Jin dan manusia adalah hamba-hamba kepada Allah, bukan rakyat kepada Allah. Kalau kita rakyat kepada Allah, tak setuju Allah, aku tak setuju kamu, boleh dengar Allah kata begitu? Tak boleh. Kalau dengan kerajaan, dengan ketua, dengan pemimpin, dengan raja, dengan menteri, dengan tok mulu, dengan apa saja, saya tak setuju, boleh kata. Tapi dengan Allah tak boleh kata tak setuju. Tak boleh kata. Kerana kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Seluruh kehidupan kita yang ada pada diri kita adalah milik bagi Allah Ta'ala. Nyawa kita, bulu roma yang halus, makan, minum, nak buang berak dan kecing adalah kurnia daripada Allah. Semua daripada Allah belaka. Oleh kerana itulah bila seseorang itu mati, meninggal dunia, disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik bagi Allah dan kami kembali kepadanya. Bila kita terima apa-apa bencana, mak sakit, bencana, kesusahan, apa-apa bala, disunatkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ni milik bagi Allah, balik pada Allah. Ikut Allah lah nak buat apa-apa pun. Walaupun kita ada usaha dan ikhtiar, ada akal fikiran, ada kekuatan pada diri kita, kita tidak ada kuasa melainkan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu, kita adalah hamba kepada Allah, bukan rakyat, bukan kuli, bukan pekerja pada Allah Ta'ala. Ini makna hamba. Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia, dua-dua makhluk ini adalah hamba kepada Allah. Maka jin tak boleh sombong, manusia tak boleh sombong. Dua-dua makhluk ini tak boleh menyombong. Dua-dua makhluk ini diuji oleh Allah Ta'ala, tidak macam malaikat. Malaikat dia tidak ada hawa nafsu bagi dia. Malaikat dijadikan tabi'i, dia taat kepada Allah, tidak ada derhaka, tak ada hawa nafsu bagi pada malaikat. Tidak lelaki, tidak perempuan, tidak berkahwin. Adapun jin dan manusia ada hawa nafsu, ada kemahuan. Maka di hadapan dia ada benda yang baik, benda yang buruk. Dan Allah Ta'ala jadikan di dalam alam ini berbagai-bagai makhluk. Ada makhluk yang dijadikan untuk jin dan manusia. Ada makhluk yang dijadikan untuk jin saja.
yang dinyatakan untuk manusia saja. Ada yang dijadikan untuk binatang, bukan untuk manusia. Ada dijadikan untuk tujuan perubatan, bukan untuk makan. Maka Allah meletakkan sempadan, batas. Manusia sekadar ni hak dia, jin sekadar ni hak dia, yang kita kena tahu. Bila langgar sempadan ini, bermakna tidak tunduk kepada arahan Allah Ta'ala. Setiap makhluk adalah Islam. Apa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Adakah mereka mahu lain daripada din Allah? Din Allah dengan makna peraturan-peraturan Allah, sama ada agama ataupun dunia. Padahal semua makhluk adalah Islam. Islam dengan makna semua makhluk mesti Islam, menyerah diri kepada apa peraturan yang Allah Ta'ala buat pada dia. Pohon kayu, di antara pohon kayu itu kena hidup dalam paya, tempat ada air penuh, baru lumpur yang selut lembek, yang ada air. Kalau kita ambil tanang atas darat, dia mati. Ini peraturan yang Tuhan buat pada sejenis pohon kayu. Ada pohon kayu yang hidup di atas bukit, tanam bawah lembah je, mapuh je. Yang hidup kawasan air masin, tanam tempat jauh pada air masin, mati dia. Ada binatang yang hidup air tawar, hidup air masin, yang boleh hidup dua, dengan sukatan yang Allah Ta'ala jadikan. Wa bainahuma barzakun la yaltaqiyan. Dan di antara air masin dan air laut itu ada barzakh, sempadan yang tidak bertemu di antara keduanya. Ada kawasan yang Tuhan buat. Kalau lari pada kawasan itu, rosak. Langgar peraturan semula jadi. Yang mesti Islam secara karhan. Karhan dengan makna peraturan tabi'i yang terpaksa begitu. Macam kita hidup terpaksa bernafas. Ini adalah peraturan tabi'i. Tak boleh. Islam semuanya, orang Islam, orang kafir. Dan di sana tau'an, yang taat secara pilihan menggunakan akal. Tuhan beritahu, hak ni jangan, hak ni jangan, hak ni boleh, hak ni boleh. Gelanggar juga, tak guna akal. Tak guna akal. Tujuan Tuhan beri akal ni supaya manusia dan jin mentadbir makhluk-makhluk yang lain. Sebelum daripada dijadikan manusia, Allah menjadikan jin. Jin telah hidup di atas muka bumi lebih lama daripada manusia. Tiba-tiba jin membuat kekacauan. Membuat kejahatan, buat tak betul. Lalu Allah memerintahkan malaikat menyerang makhluk jin dan menawan ketuanya, dan dibawa ke langit oleh malaikat yang dinamakan iblis. Ini ketua jin. Setelah jin tak boleh nak buat dengan sempurna, Allah Ta'ala tambah dengan kejadian manusia. Wa idh qulna lil malaikati inni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi makhluk manusia yang menjadi khalifah. Tuhan beritahu, aku nak jadikan makhluk manusia, bermula dengan Adam, untuk menjadi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Lalu malaikat berkata dengan bertanya, wahai Tuhan, adakah engkau nak jadikan makhluk yang melakukan kejahatan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami mengucap tasbih, memuja-mu wahai Tuhan. Kata malaikat, kami ni dah ada dah. Dulu jin dah buat kacau, nak jadikan manusia pula. Kami ni dah ada dah. Suruh kami lah bekerja di atas muka bumi. Suruh kami taat kepada wahai Tuhan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Mereka itu tidak sekali-kali derhakakan Allah, apa-apa yang Allah Ta'ala suruhkan mereka buat, dan mereka tidak buat apa yang mereka disuruh apa saja. Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai malaikat. Di sana ada tugas yang diberikan kepada makhluk yang baru, iaitulah manusia, untuk berada di bumi, beribadat kepada Allah dan memakmurkan bumi dengan makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah. Hak ni untuk buat bangunan, hak ni untuk makan, hak ni untuk jadi obat, hak ni untuk ni saja, hak ni untuk baju. Nak tanam pokok kena ada baju. Ada manusia ni ambil baju makan, ambil baju makan. Tuhan jadikan babi untuk baju. Nyambil babi makan ke darah. Makan ke darah baju. Itulah bandingan yang kita kena faham betul-betul. Ini peraturan yang Tuhan buat. Jin pernah dijadikan dengan peraturan-peraturan, maka langgar peraturan. Manusia juga dijadikan. Manusia juga ada yang langgar peraturan. Lepas tu Tuhan kiamatkan dunia, akan dipanggil dan dibicarakan. Yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, kalangan jin dan manusia masuk syurga. Yang tak beriman, lawan, kafir, kalangan jin dan manusia masuk neraka. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan jadikan mereka yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, yang boleh melawan hawa nafsu mereka, mengatasi malaikat. Pada hari kiamat kelak dia beri nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, ada orang tanya Abu Hanifah, wahai Syekh, macam mana jin masuk neraka? Neraka itu api, jin pun api juga. Api pun dalam api, dok seksa lah dia. Abu Hanifah pun ambil bekah air daripada tanah. Mu daripada apa? Daripada tanah. Ni daripada tanah, ambil lekuk katuk kepala. Sakit tak? Tanah dengan tanah sakit juga, kata Abu Hanifah. Itu dia. Firman Allah Ta'ala, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Surah Ar-Rahman ayat 33. Artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembusi penjuru langit dan bumi, maka tembusilah. Kamu tidak dapat menembusinya malaikat dengan kekuatan. Tuhan cabar, wahai jin, wahai manusia, kalau kamu boleh menembusi langit, sila kamu tembusi langit dan bumi. Langit dan bumi kamu boleh tembus. Tebukkan bumi ni sampai jeluk, tembus sampai sebelah sana. Sila buat. Boleh kalau boleh tebuk. Jin ke manusia ke, pakak dua-dua pun tak apa. Dan pernah Tuhan jadikan Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah jin dan manusia. Jin dan manusia sama-sama kerja buat bangunan. Nabi Sulaiman suruh menyelam, suruh macam-macam. Sama ada manusia saja, jin saja, ataupun dua-dua pakak tebuk bumi ini sampai tembus seberang di sana, atau tebukkan langit sehingga menembusi. Sila. Kamu tidak boleh membuatnya malaikat dengan kekuatan. Kamu tidak ada kekuatan. Hari ini ahli-ahli sains kalangan manusia mengatakan bahawa jarak bintang-bintang ni ada yang perjalanannya triliun tahun perjalanan cahaya. Triliun tahun perjalanan cahaya. 1 juta, 1 bilion, 1 triliun. Perjalanan cahaya yang lebih laju daripada perjalanan suara lagi. Suara ni lebih laju pada kereta yang laju lagi. Laju lagi. Triliun tahun perjalanan. Sedangkan umur kita ni puluh-puluh tahun je. 100 tahun jarang-jarang. Macam mana nak menembusi langit sedangkan bintang-bintang itu berada di bawah langit dunia? Bawah langit dunia lagi. Nak sampai ke langit macam mana?
Macam mana nak menembus langit? Menunjukkan betapa besar dan hebatnya pemerintahan Allah yang tidak mungkin dilawan dan ditembusi oleh makhluk manusia dan makhluk jin. Nak tunjuk sombong, boleh tunjuk sombong. Tapi tidak akan mampu, makhluk tetap ada kelemahan. Bahkan di dalam Al-Quran ada 40 ayat, lebih kurang di dalam 10 surah menyatakan tentang jin. Dan ada surah yang khusus yang dinamakan Suratul Jin, di mana Allah mengisahkan satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka beriman, kemudiannya mereka pulang ke tempat mereka dengan memberi peringatan kepada kaum mereka supaya mereka beriman dengannya. Dalam Quran 40 ayat menyebut jin. Bukan satu ayat. Daripada 10 surah, salah satu daripadanya dinamakan Suratul Jin. Dalam Quran ada Suratul Insan, ada Suratul Nas, surah manusia, ada Suratul Nisa, surah perempuan, ada Suratul Mukmin, surah orang yang beriman, ada Suratul Kafirun, surah orang yang kafir, ada Suratul Baqarah, surah tentang lembu, ada Suratul Ankabut, surah berkenaan dengan laba-laba, ada Suratul Jin dalam Quran, surah berkenaan dengan al-jin, makhluk jin. Kalau siapa begitu sekali sebutannya, maka wajiblah kita beriman kepadanya. Dan dihuraikan dengan ayat-ayat yang banyak dan hadis-hadis yang banyak yang akan kita baca kemudian. Wallahu a'lam.